Tuan dan puan, mohon berada di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Terhormat adik-adik Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Ketua WIB, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Gamal dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Insinyur AR Hajah Nazatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bilangan 6 Palang 2021 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami raih, dengan qudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara kedua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bilangan 6 Palang 2021 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru,
yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya kita dipanjangkan usia dan diberi kesihatan untuk bersama-sama menjalankan mesyuarat penuh Perdana Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 6 tahun 2021. Sebagaimana pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, fasa pertama perintah kawalan pergerakan yang dijadualkan hari semalam telah dilanjutkan. Berikutan catatan kes baru harian masih berada pada tahap yang tinggi. Keadaan di Johor Bahru juga masih berada pada tahap yang membimbangkan, di mana pada 28 Jun 2021 sebanyak 120 kes jangkitan baru telah direkodkan di dalam daerah Johor Bahru sahaja, iaitu 21.8% daripada kes keseluruhan yang direkodkan dalam negeri Johor pada hari yang sama. Sehubungan dengan itu, saya ingin terus mengingatkan seluruh warga bandaraya agar sentiasa memainkan peranan masing-masing dalam mematuhi SOP yang telah dikuatkuasakan agar rantaian jangkitan COVID-19 ini dapat diputuskan dengan segera. Dalam usaha berterusan untuk menjaga kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat negeri Johor akibat daripada pandemik ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 pada 10 Jun yang lalu. Dalam PRE Ehsan Johor 3.0 ini, sebanyak 126.8 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pemberian secara one-off pada rakyat negeri Johor yang terjejas akibat pandemik termasuk golongan M40. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, PRE Ehsan Johor 3.0 ini akan menggunakan pendekatan secara sektoral, di mana semua sektor masyarakat dan modal insan, perancangan, perusahaan kecil dan sederhana serta lain-lain lagi akan mendapat manfaat. Di peringkat MBJB telah mewawarkan berkenaan sistem I-Incentive Lesen yang telah dibuka sehingga 5 Jun lalu bagi tujuan mengumpulkan maklumat semua pelesinan premis gunting rambut atau seluruh rambut yang aktif dalam kawasan MBJB. Maklumat pelesinan premis gunting rambut atau seluruh yang telah didaftar di dalam sistem I-Incentive Lesen ini akan disalurkan pada kerajaan negeri bagi tujuan pemberian bantuan one-off RM500 seperti yang diumumkan dalam PRE Ehsan Johor 3.0. Selain itu, MBJB turut membuka sistem I-Penjaja sehingga 5 Jun yang lalu bagi tujuan pengumpulan maklumat semua penjaja dan penyewa premis MBJB yang berlesen untuk disalurkan pada kerajaan negeri bagi tujuan pemberian bantuan one-off sebanyak RM500. Di sini saya juga ingin mengingatkan bahawa pendaftaran dalam kedua sistem ini adalah tujuan untuk mendapatkan maklumat peringkat awal. Segala kelulusan pemenang bantuan adalah tertakluk pada keputusan kerajaan negeri. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini, pelbagai usaha telah digerakkan untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia mendapat suntikan vaksin COVID-19 dan seterusnya mencapai imuniti berkelompok. Di peringkat MBJB bersama Persatuan Volunteers Johor, MBJB bersama Persatuan Volunteers Johor Bahru telah mula bergerak di dalam komiti setempat bagi membantu mendaftarkan warga bandaraya yang belum mendaftar di dalam masa jatuh untuk mendapatkan vaksin. Sehingga 26 Jun, seramai 25 anggota Persatuan Volunteers bersama-sama anggota MBJB telah bergerak ke lebih 30 lokasi di dalam kawasan MBJB dan telah berjaya mendaftarkan sejumlah 3,926 orang untuk mendapatkan vaksin. Saya mohon selepas ini agar pihak Persatuan Volunteers memberi penumpuan kepada rumah-rumah pangsa di bawah kelolaan COB MBJB dan bekerjasama dengan JMB atau MC yang sedia ada. Program pendaftaran vaksin COVID-19 Persatuan di sini akan terus berjalan sehingga 23 Julai 2021. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Persatuan Volunteers Johor Bahru di atas komitmen dan usaha yang berterusan dalam melaksanakan tugas demi menjayakan program vaksinasi ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli majlis MBJB yang terus sama menjalankan pelbagai inisiatif bagi membantu warga bandaraya mendaftar untuk mendapatkan vaksin, selain memberi sumbangan berbentuk barang-barangan keperluan harian kepada warga bandaraya yang memerlukan. Di samping itu, saya mohon agar ahli majlis dapat bekerjasama dengan jawatan kuasa penduduk serta rukun tangga di taman perumahan masing-masing bagi memperkasakan lagi usaha mendaftar vaksin di kalangan warga bandaraya Johor Bahru. Selain pada itu, pada 26 Jun yang lalu, Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan bersama-sama Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara
telah hadir ke pusat pemberian vaksin Dewan Mufakat Johor. Taman Ada sempena pengujudan program mobilisasi vaksin komuniti ataupun MOVAC. Program MOVAC ini dilaksanakan secara bersama antara KPKT dan Kementerian Perdagangan Negara dalam menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaftaran dan penerimaan vaksin dalam kalangan masyarakat terutama di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. MOVAC ini melibatkan 4 unit bergerak iaitu unit panggilan, unit mobilisasi, unit jangkaan komuniti dan unit pusat pemberian vaksin bergerak yang dikenalikan sukarelawan kawasan rukun tangga dan penggerak komuniti negara. Saya percaya melalui pelbagai inisiatif yang digerakkan oleh sukarelawan ini mampu untuk meningkatkan kadar pendaftaran vaksinasi dan seterusnya melancarkan urusan penerimaan vaksin kepada orang ramai. Saya juga ingin mengulangi komitmen MBJB untuk terus berganding bahu bersama-sama dengan KKM dalam menyediakan lokasi Dewan suntikan vaksin, keperluan-keperluan logistik dan anggota bagi tujuan perjalanan lancar pusat pemberian vaksin. Untuk makluman, sehingga 27 Jun 2021, MBJB terlibat secara langsung dengan perjalanan 3 pusat suntikan vaksin yang telah dibuka di kawasan MBJB, iaitu PPV Dewan Mufakat Johor Taman Ada, PPV Pusat Convention Antarabangsa Persada Johor dan PPV Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru. MBJB berperanan di dalam membantu menyediakan anggota bagi tugas kawalan keselamatan serta lalu lintas, keselamatan, logistik dan lain-lain keperluan dalam memastikan kelancaran proses vaksinasi di semua PPV ini. Para hadirin yang hormati sekalian, di sini saya ingin memaklumkan perkembangan terkini berkaitan cadangan projek pembinaan pusat transit geladangan bangsa Johor. Untuk makluman semua, cadangan lokasi pusat transit geladangan bangsa Johor ini adalah di kawasan Tanah Lapang, Taman Laki Perdana Johor Bahru. Projek pembinaan pusat transit ini melibatkan komponen pembangunan seperti bangunan transit geladangan 2 tingkat lengkap dengan ruang pejabat, bilik rawatan, bilik penginapan, dewan makan, surau, bilik sakit dan isolasi, perabot dan lain-lain lagi. Bangunan transit ini kebentuk untuk menampung sejumlah 200 orang geladangan dalam satu masa. Selain itu, kawasan pusat transit geladangan ini juga akan dilengkapi dengan pengawal dan hiasan landscape. Memandangkan kita masih dalam tempoh penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial, projek pembinaan pusat transit geladangan ini dijangka akan bermula pada Ogos 2021 dan dijangka siap pada Julai 2020. Untuk makluman semua, statistik terkini geladangan dalam kawasan MBJB yang telah berdaftar dengan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM ada seramai 209 orang. Buat masa ini terdapat 2 lokasi telah dicadangkan untuk penempatan sementara mereka, iaitu di Anjung Singgah Taman Lonci yang boleh menampung seramai 38 orang serta di Pusat Perlindungan Wanita Taman Peling yang boleh menampung seramai 120 orang. MBJB memberi tumpuan untuk melindungi golongan geladangan ini yang berisiko tinggi dan terdedah pada jangkitan wabak COVID-19. MBJB turut akan mengeluarkan perbanyak sekitar RM103,600 secara bulanan dan RM35,000 secara one-off bagi membantu golongan geladangan yang akan ditempatkan di Pusat Perlindungan Wanita Taman Peling. Kos-kos ini adalah termasuk penyediaan keperluan makan dan minum 3 kali sehari, peralatan pembersihan diri, keperluan cadar, sarung bantal dan tola, elemen harian petugas dan lain kos operasi harian. Para hadirin yang hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, saya ingin mewawarkan beberapa maklumat terkini. Pertama, memandangkan fasa pertama PKP telah dilanjutkan, kesemua kaunter utama dan cawangan MBJB adalah ditutup sementara, kecuali perkhidmatan kaunter Jabatan Penguatkuasaan MBJB di bangunan MBJB Jalan Tuan. Bagi perkhidmatan suntikan typhoid, klinik bandar MBJB di bangunan Jeti akan beroperasi pada hari-hari bekerja, bermula pada jam 8 pagi hingga 1 tengah hari saja. Untuk sebarang urusan berkaitan MBJB atau aduan awam, warga bandaraya boleh menggunakan berbagai perkhidmatan atas talian yang disediakan MBJB. Maklumat lanjut berkenaan perkhidmatan atas talian ini boleh rujuk melalui laman media sosial serta laman sesawang MBJB. Manakala bilik gerakan COVID-19 dan bilik gerakan bencana MBJB akan terus beroperasi setiap hari sepanjang PKP ini bermula pada jam 8 pagi hingga 9 malam. Sebarang pertanyaan berkaitan SOP COVID-19, notis tempoh waktu operasi perniagaan MBJB atau aduan boleh disalurkan
melalui bilik gerakan COVID-19 MPJB di talian 07 228 2610 atau WhatsApp 0197788212. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah kepada perkara 3, mengesahkan penyataan mesyuarat penuh bilangan 5 balang 2021 bertarikh 31 bulan Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Bandar, rakan-rakan ahli majlis, pengarah Majlis Bandaraya. Selamat pagi. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Rahman membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 31 hari bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 21 bertarikh 31 Mei 2021. Setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata yang berkuasa kewangan dan perkara am bilangan 7 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Jun 2021. Yang Mohon Terkongsi, saya Ramli bin Buhani membawa usul supaya penyata dan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 7 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Jun 2021 bagi terima dan diluluskan. Terima kasih. Saya Kiritek menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 7 Palang 21 bertarikh 21 bulan Jun 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Musi, saya Nur Izam Shah bin Mat Yunus membawa usul supaya penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Jun 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Musi, saya menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6 Palang 21 bertarikh 22 bulan Jun 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz Abdul Talib membawa usul supaya penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Jun 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selva menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6 Palang 21 bertarikh 22 bulan Jun 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Abu Musi, saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata kewangan pelesenan bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021 bagi terima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang berbahagia Datuk, saya Zeti Zanaria binti Masiran menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021
Setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5 menerima peringatan jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 21 Jun 2021. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Sulaiman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 21 hari bulan Jun 2021 bagi diterima dan diluluskan. Berhormat Datuk Pengerusi, saya Hajar Ruziati binti Haji Osman menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 21 bertarikh 21 bulan Jun 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz bin Abdul Talib membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Jun 2021 bagi diterima dan diluluskan. Selamat pagi, Datuk. Saya Lolonim menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Jun 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata Palang Minit mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 9 hari bulan Jun 2021 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 12 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Jun 2021. Penyata jawatankuasa pusat setempat bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 9 hari bulan Jun 2021 dan bilangan 12 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Jun 2021 diterima sebagai maklumat. Seterusnya perkara 6 usul penangguhan. Assalamualaikum Datuk. Saya Haji Bakar bin Ali membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 29 Jun 2021 ditangguhkan. Saya Nur Faizal Abdullah menyokong usul tersebut. Mesyuarat penuh bilangan 6 2021 bertarikh 29 bulan Jun 2021 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7 ucapan penangguhan ahli majlis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera, salam bandaraya kepada yang berhormat Datuk Bandar, Tuan Setiausaha, Puan Timbalan Setiausaha, Datuk Ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli ex officio, para wartawan dari media massa serta semua yang hadir pada mesyuarat penuh bilangan 6 Palang 2021 hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesihatan yang baik dan dapat hadir dalam mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru secara Webex untuk kali kedua dalam tempoh PKP 3.0 ini. Walaupun dalam suasana mesyuarat secara maya, saya mengharapkan agar hasil dari mesyuarat ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak termasuk kaki tangan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kes baru COVID-19 harian masih berada di sekitar 5,000 setiap hari. Ini menuntut kesabaran kepada semua pihak untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semoga kita semua berjaya keluar dari pandemik ini dan kembali kepada kehidupan biasa seperti sebelum ini. Seperti mana yang diketahui semua, saya adalah wakil tunggal dari Parti Islam Malaysia PAS dari kawasan Parlimen Pulai di dalam kalangan ahli-ahli majlis dari berbagai parti politik dalam komponen kerajaan yang memerintah, iaitu Perikatan Nasional.
Saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dengan melantik saya sebagai ahli majlis sejak akhir Oktober 2020. Saya berikrar akan melaksanakan tugasan saya sebagai ahli majlis sebaik mungkin dalam semua tugasan yang diberikan. Sebaik saja dilantik sebagai ahli majlis, saya telah diamanahkan untuk menjaga zon Taman Rinting Seri Pelentong dan sekitarnya. Sebagai seorang ahli majlis yang baru, banyak bimbingan yang telah diberikan oleh rakan-rakan sejawat dan pegawai-pegawai Majlis Bandaraya Johor Bahru. Saya juga telah melantik seramai 19 orang ahli jawatankuasa zon dari pelbagai latar belakang politik dan organisasi untuk membantu saya melaksanakan tugasan di seluruh zon. Alhamdulillah, syarat pertama telah diadakan pada 31 bulan Disember 2020 di Balai Masyarakat Pelentong. Antara aktiviti pertama yang telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat selama hampir 2 bulan di sekitar Taman Rinting Seri Pelentong adalah bantuan bakul makanan dan back to school ke seluruh zon semasa Perintah Kawalan Pergerakan Januari yang lalu dan disampaikan kepada pihak yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Peruntukan diperoleh dari baki peruntukan kemasyarakatan 2020. Pembelian barangan untuk bakul makanan dan back to school telah diuruskan oleh bahagian kemasyarakatan dan pembungkusan dijalankan secara gotong royong sesama ahli jawatankuasa zon. Seramai 100 keluarga telah menerima sumbangan bakul makanan dan 160 mendapat bantuan back to school yang berupa beg sekolah dan alat tulis. Di samping itu juga kami ada menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada masjid-masjid dan surau untuk program gerobok rezeki yang mereka anjurkan. Kami juga menghantar bantuan kepada sekolah tahfiz dan rumah kebajikan masyarakat Cina. Tidak lupa juga kami sediakan sumbangan bakul makanan kepada pemandu bas sekolah dan teksi yang terjejas kepada PKP ini dengan kerjasama Adun Permas. Program ini memberi kesan yang baik kepada masyarakat yang terjejas dengan PKP. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-58 yang menyeru supaya pemimpin melaksanakan tugasan dengan penuh amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Dari segi aduan yang diterima, Alhamdulillah saya amat berpuas hati di atas kerjasama yang diberikan oleh kaki tangan Majlis Bandaraya kepada setiap aduan yang telah diadukan dan telah diambil tindakan segera. Antaranya adalah kerosakan longkang konkrit di Jalan Bayan 37 dan Jalan Ketapang. Saya mewakili masyarakat setempat mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf MBJB yang terlibat dalam melaksanakan perbaikan tersebut. Walau bagaimanapun, saya ingin mengutarakan beberapa aduan penduduk yang masih belum diambil tindakan. Iaitu yang pertama, kawasan rumah kos rendah di Jalan Cenderai 8 hingga Cenderai 15, Taman Megah Ria yang sering dilanda banjir ketika hujan lebat melanda. Banjir yang agak teruk menimpa mereka pada akhir November 2020. Setelah saya membuat tinjauan ke tempat tersebut, didapati sistem perparitan di tepi jalan banyak yang tersumbat. Pihak kerja awam yakni perparitan memberitahu pembaikan akan dilakukan melalui proses tender dan saya mengharapkan agar dapat disegerakan pembaikan sistem perparitan di kawasan tersebut. Yang kedua, kawasan persimpangan 4 Jalan Bayan Jalan Kota yang selalu ditenggelami air ketika hujan lebat yang mengakibatkan parit-parit di kawasan sekitar tidak dapat menampung arus air yang banyak dan kemudiannya mengakibatkan rumah tepi di Jalan Bayan 1 selalu ditenggelami air.
saya telah mengajukan permohonan untuk menaikkan taraf persimpangan dan sistem pepalitannya. Saya berharap agar pihak yang berkaitan dapat menyegerakan projek menaik taraf pepalitan di persimpangan tersebut. Untuk pengetahuan hadirin semua, sebanyak 4 buah projek telah pun dipohon melalui kerja-kerja ahli majlis bagi zon Taman Rinting Sri Pelentong yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur sedia ada. Sebuah projek telah dilaksanakan dengan jayanya. Lagi 2 buah projek sedang dalam proses untuk memulakan pembinaan dan tertangguh kerana PKP 3.0 dan sebuah lagi projek masih dalam permohonan awal. Terima kasih kepada Datuk Bandar dan semua pegawai MBJB yang terlibat dalam memproses dan meluluskan permohonan-permohonan tersebut. Dalam menyahut seruan untuk mengadakan program kebun kejiranan Majlis Bandaraya Johor Bahru, pihak Jawatankuasa Zon masih di peringkat awal perancangan program, yang mana 2 tempat telah dikenal pasti, iaitu di Taman Megaharia dan Taman Ria Pelentong. Taklimat telah diadakan untuk tapak di Taman Megaharia tapi masih belum dimulakan programnya. Saya berharap agar pihak Jabatan Kemasyarakatan dapat membantu kami menggerakkan kedua-dua buah program tersebut. Dalam suasana PKP 3.0 ini, saya ingin mengutarakan beberapa rungutan dari para peniaga gerai di dalam zon saya yang memohon agar diberi kelonggaran untuk mereka berniaga di tepi jalan. Mungkin ada yang telah diberi teguran oleh penguatkuasa Majlis Bandaraya Johor Bahru. Saya merayu agar mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan lesen penjaja dan diberi kebenaran berniaga di lokasi mereka berniaga. Saya juga ingin menyampaikan keluhan dari masyarakat yang memohon agar ada bantuan bagi mereka yang terkesan dengan PKP dan COVID-19. Ada yang diberhentikan kerja, dipotong gaji dan mereka ini terjejas dengan suasana sekarang ini. Saya difahamkan pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru ada menerima peruntukan untuk setiap ahli majlis untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkesan. Dan saya mengharapkan agar pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru melalui Jawatan Kemasyarakatan dan Yayasan Bandaraya dapat segera menyalurkan sumbangan kepada masyarakat yang berkenaan. Diharap dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit kesusahan yang mereka alami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Berkenaan dengan pendaftaran vaksin, saya difahamkan pihak Majlis Bandaraya dan Sultan Volunteers akan menjalankan aktiviti tersebut di zon Taman Rinting Sri Pelentong pada Ahad 11 bulan 7 2021. Kami amat mengalu-alukan kehadiran dan akan bekerjasama dengan mereka. Ini sebagai menyahut seruan kerajaan untuk mendaftarkan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dalam usaha untuk mencapai imuniti kelompok yang mana sasarannya 80% penduduk negara divaksin dalam pelan pemulihan negara PPN. Ini memungkinkan negara kita bebas dari pandemik COVID-19 dengan seberapa segera. Kita hanyalah mampu berusaha dan berdoa, namun hanya Allah sahaja yang menentukan sama ada negara kita ini dapat bebas dari COVID-19 dan menempuhi kehidupan yang normal kembali. Saya menyeru kepada semua hadirin agar dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pakai pelitup muka, kerap cuci tangan dan elakkan dari bersalaman. Elakkan tempat yang sempit, berhimpun dan sentiasa menjaga jarak. Dan sebagai masyarakat Islam, kita harus menjaga amalan seharian, solat 5 waktu, memperbanyakkan berdoa dan solat hajat agar diri kita dan keluarga seterusnya seluruh negara dapat dibebaskan dari pandemik COVID-19 ini.
Sebagai peringatan terakhir untuk rodongan kita bersama, saya membacakan sepotong firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Sekian dahulu ucapan penangguhan saya pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Yang berhormat Datuk Banda, barisan ahli majlis, tuan seusaha, timbalan seusaha, ahli-ahli aktifisio, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2021 pada pagi ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Banda akan meninggalkan dewan.